Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas nikmat lapang masa, sihat tubuh badan. Syukur kerana kita dapat hadir berjemaah menunaikan kewajipan. Dapat sama-sama kita muzakarah insya-Allah. Alhamdulillah. Sama-sama kita berniat i'tikaf, sama-sama kita mengikhlaskan niat kita. InsyaAllah dengan kesungguhan betul cara kita mengaji, ikhlasnya niat kita, tawajuh, penumpuan, ada matlamat, tujuan yang jelas, maka Allah Ta'ala akan kurniakan pada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat, ilmu yang dapat menyuluh kelemahan diri kita, kelemahan keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam keseluruhan. Seterusnya kemampuan untuk kita memperbaiki diri dan semua sekali umat ini. Dilindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yang tak berkat, ilmu yang hanya cerdik saja, ilmu yang hanya melalui mata, telinga, proses di akal, otak, fikiran kita, tapi dia tak singgah di hati. Ilmu yang tidak ada nur, ilmu yang tak dapat menjadikan kita berperasaan, berfikiran, bertingkah laku sebagai seorang hamba yang selayaknya, sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana para ulama, para mujahidin, orang-orang yang sanggup mengamalkan, mendakwahkan, memperjuang, mempertahankan agama Islam yang mulia ini. Jadi kita nak baca kitab ni ada selai lagi no. Sampai tak mana hari tu kitab kecil kita ni. Nak baca hak tebal dulu. Hak tebal dulu, hak tebal dulu. Cabang yang ke 39. Cabang yang ke 39. Menjauhi, tajuk dia, harta yang haram, dalam kurungan tidak menguasai harta orang lain.
kuasa dalam dunia ni kuasa Allah yang mutlak. Kuasa kita ni panggil kuasa. Mau mati peraik ni nak buat apa ni cara kuasa. Kuasa tanah, benda kebun. Tu kuasa peraik. Atau buh nama. Kuasa yang dalam tangan siapa tanah ni? Tangan siapa. Hakikatnya semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam kita pergi perpustakaan. Lepas tu kita pinjam buku, tulislah nama siapa, nama kita lah. Tulis nama kita. Jadi geran kereta, geran rumah, geran kebun, benda tanah. Surat nikah pun betul ke? Lah, pinjaman. Pinjam di khazanah gedung, kutub khanah. Ini gedung buku, kutubun tu buku-buku, kitab-kitab. Kutub khanah, gedung buku. Ni gedung khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi pinjam. Pinjaman sini pula kita nak kena faham, bukan pinjam lagu kita pinjam buku perpustakaan lah. Itu nak mudah faham saja. Pinjam di sini bukanlah hakikat sungguh-sungguh macam nak pinjam buku saya kita bosok bagi ambil buku seketul. Kita pinjam daripada Allah Ta'ala ni hakikatnya pinjam kata tu bahasa tu dah pinjaman dah. Sebut pinjam tu, perkataan pinjam tu dipinjamkan lagi. Gitu. Nak menyedari bahawa kita ni hakikatnya adalah bayang-bayang bahasa yang saja kata. Gitu. Macam kita kata aku sembahyang, usolli, aku sembahyang. Kata ya. Gitu. Hakikatnya Allah yang menjadikan. Itu kena ada. Tapi asasnya tauhid, di tengah-tengahnya fiqh atau hak kita tu. Usolli, aku sembahyang, aku puasa, aku zakat, aku haji. Semua kena kata aku. Tapi bila sampai satu tahap, satu mukminin, yang kedua dah muslimin, yakin, mengaji akal, hukum akal, i'tiqad. Yang kedua kita buat, nama dia muslimin. Tunduk, patuh. Semua tu dipanggil ujian. Ujian peringkat akal, ujian di peringkat amal, ujian di peringkat rasa dan pandangan. Jadi naik sikit. Bila kita sembahyang, sebab itulah tadi Tuhan suruh kita sembahyang, usolli, aku sembahyang. Tapi bila aku sembahyang, Tuhan sebut dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Satu lalai. Dia tak buat, tak menepati aqimus solah tu. Lalai. Yang kedua dia tak lalai, dia buat. Memang tepat waktu dia apa semua. Jemaah. Tapi yura'u. Riya. Riya. Jadi maknanya bila riya, dia ada dua lah. Satu, i'tiqad. Lepas tu dia kena buat menepati kehendak. Iman, Islam. Lepas tu ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Apa nak cerita ni? Nak cerita menguasai tu. Nak cerita kuasa kita ni. Nak cerita daripada mana kita, di mana kita duduk, kemudian ke mana kita. Nak cerita yang tu. Bila kita tahu dasar itu, maka kita mengajilah kitab tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, apapun, jangan lupa. Semua tu kena duduk sekali. Asalnya Nabi menceritakan, aku tinggal dua perkara, tak akan sesat kamu dunia akhirat, iaitu Quran dan hadis. Kemudian daripada Quran hadis tu keluar ilmu sekurang-kurang asasnya ialah tauhid, fiqh, tasawuf. Asas bagi ilmu tu hukum akal, hukum syara', hukum adat.
Lepas tu ilmu-ilmu yang lain, galilah ilmu kesihatan, perubatan, sejarah. Banyak kisah-kisah dalam Quran. Semua tu akan menyokong supaya kita ni jadi betul-betul beriman, betul-betul Islam, jadi betul-betul ihsan. Barulah dipanggil udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam keseluruhan. Itu. Lepas tu kita pun jadi tinggilah. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, kita pun jadi tinggi bersama-sama dengan Islam. Kalau tidak, Islam tu tinggi, kita tak tinggi. Jadi membangun bersama dengan Islam baru tinggi. Jadi nak sampai ke situ tu nak buat lagu mana? Mengaji. Nombor satu ilmu. Yang kedua yakin, iman. Mengaji tu sekali lalu ke? Tak. Kena ulang-ulang. Dipanggil muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Tazkirah. Musyawarah. Kena ada. Mencari kelemahan kita. Itu dengan ilmu. Fikir. Orang panggil. Lepas tu amal. Lepas tu lagi zikir. Kena fikir. Zikir. Ulang-ulang. Nak cerita kuasa tu. Kuasa. Hari ni di masalah dia tajuk kuasa tu lah. Bila kita tak menyedari hakikat ataupun kedudukannya, maka kita salah menilai. Tidak seperti mana yang Allah Ta'ala suruh nilai. Nilai di sisi Allah, dunia ni tak ada nilai. Walaupun sebelah sayap nyamuk. Mana tak ada nilai langsung. Kalau ada nilai kadar sebelah sayap nyamuk, maka Allah tak akan bagi minum pada orang-orang yang derhaka, orang kafir, walaupun setitik, bukan setengah, setitik air. Ni free. Tak kena duit kau. Bagi. Nak cerita kata dunia ni tak ada nilai, Allah Ta'ala tak pernah suruh, tak pernah seorang pun orang-orang ikutan kita dikorbankan oleh Allah untuk dunia ini. Semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wali-wali Allah, para imam, semua alim ulama, mujahidin, berjuang susah, payah, letih, lenguh, rebah dan bangun kerana agama. Dan kita pun menilai diri kita ni akan jadi mulia dengan agama. Bila salah nilai, masa itulah kita jadi tamak, halabah, silap menilai, lalu kita nak menguasai. Yang ada tak cukup, yang dah ada tak bersyukur, lalu kita jadi hubbud dunia wa karahiyatul maut, kasihkan dunia, takut nak mati. Takut nak mati. Apa takut nak mati? Memang kita pun takut mati. Benda-benda yang membawa sakit, tak seronok, salah sekali bawa kepada kematian. Tak ada nak makan, tak ada nak pakai, tak ada nak duduk, tak ada nak naik, tak ada bawa kepada mati lah. Itu bagi takut mati. Dan takut mati, maka kita duk cari nak bagi makan sedap, bagi sihat, fikir nak pakai molek. Semua nilai-nilai duniawi yang tidak ada nilai di sisi Allah. Allah Ta'ala suruh, tapi sekadar mana? Sekadar mana? Itu kita kena faham, supaya kita tak tertipu, tak tersalah nilai. Firmanullah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya janganlah kamu makan sebahagian daripada harta di kalangan kamu dengan jalan yang salah. Al-Baqarah 188. Ayat nombor tu balik cari tafsir bagi banyak. Hari ni mudah maklumat di hujung jari. Lepas tu cari itu orang panggil bantuan, alat-alat bantuan untuk kita mengaji. Tak boleh memadai, dia bukan guru kita. Bila tu bantuan, alat bantuan macam buku lah, kita nak baca buku ni. Kalau nak ikut asal kan kena duduk dengan ustaz lah. Tapi diizinkan kita menggunakan kemudahan-kemudahan. Macam mana peringkat awal Islam diizinkan tulis ayat Quran, Nabi tak bagi tulis hadis, takut bercampur dengan Quran. Lepas pada tu Nabi bagi pula tulis hadis.
Selepas pada tu ulama karang kita, mufassirin, muhaddisi, syarah hurai, para tabi'in, ada imam-imam mujaddid pembaharu agama setiap 100 tahun. Dia karang kita adanya mazhab, timbulnya ilmu dalam berbagai bidang. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli jika kamu tidak mengetahui. Itu sumber mazhab ataupun sumber ikutan kita dalam apa saja bidang. Asal ayat nak cerita tajuk ni, punca tajuk ni nak jadi penting satu daripada cabang iman, kerana ayat Quran Tuhan tak bagi kita makan dengan cara yang haram, jalan yang salah, bil batil. Tengok dalam surah Al-Baqarah, cari tafsir bagi banyak. Asas paling kurang tafsir Jalalain, Nurul Ihsan, paling kurang asas dia. Jalalain ni pun ada terjemah dalam ni, mudah. Ada CD pula, CD. Pula ni ada Amerika. Kat Amerika tu. Mukjizat. Amazing. Macam Superman juga dia pun. Superman. Kita pun kalau ada Quran Amazing tu boleh jadi Superman. Kalau nak jadi Superman, beli satu. Ada. Macam-macam. Sekurang-kurang untuk kita rajukkan di rumah kita. Anak, isteri semua boleh kongsi. Ada CD pula hari ni, beberapa tafsir, beberapa hadis-hadis besar dalam tu. Sunan Tis'ah ada dalam tu, 9 sunan kita boleh rujuk tentang pak banyak pak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun." Artinya sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu hukumnya adalah haram. Bukan haram benda tu haram, tak boleh makan dah. Haram dirosakkan. La darara wa la dirara. Kita nak bagi orang ambil, menguasai sesuka hati pun tak boleh, sebab kita seolah-olah membiarkan dia jadi buat kerja haram. Lock dia terjun dalam api neraka, tak boleh. Hak kita. Tuhan bagi kita hak kita, bawah nama kita tu. Tuhan nak suruh kita buat kerja tu lah. Bukan nak suruh genggam, nak bawa gila kubur. Tak. Bila ada orang perlukan, bagi anak yatim, fakir miskin, bagi. Korban jihad, dakwah untuk buat kerja tu semua. Bila ada masanya, orang mari. Kadang cara sikit-sikit ni dia awak masuk, tarik kok kampung tu, dia lari pagar tanah, tak suka lagi pakai lagi duk pagar tanah, dia lari pagar sikit, ambil tanah sikit-sikit. Ambil tanah sikit-sikit. Tu cara kok kampung. Kalau nak pekan, cara pekan. Tu cara orang kecil-kecil. Kalau orang besar-besar, dia boleh ambil sampai dalam laut pun, dia ambil tanah dia dalam laut. Tak ambil tanah tu, jual pula. Dari pulau-pulau. Semua tu maknanya bila kita tengok benda ni atas nama kita seorang, atas nama macam kita kata reserve, ni tanah simpanan untuk bangsa. Ada lagi reserve Melayu contohnya. Tanah ni tanah persatuan, tanah ni tanah negara, makin besar. Maka kita ada kuasa di situ. Hak kita secara individu, hak kita secara berkumpulan. Maka kita tak boleh biarkan. Bukan kita tamak, bukan kita nak makan tanah tu, tapi kerana benda ni Tuhan buh nama kita, bagi pinjam, kita lah yang kena jaga. Jaga kerana nak jaga diri kita, kerana nak jaga orang lain. Macam tu. Jadi sesungguhnya darah kita, berapa duit sangat darah kita, hartamu dan kehormatanmu hukumnya adalah haram dirosakkan. Kita nak rosak sendiri tak boleh. Nak toreh tangan saja-saja, nak mengalirkan darah kita, nak bunuh diri tak boleh. Harta kita nak membazir tak boleh. Begitu juga kehormatan kita. Kita nak jatuhkan aib diri kita sendiri tak boleh. Berbagai-bagai cara lah. Kita mengaji, kita akan jumpa benda apa yang menjatuhkan maruah kita.
Begitulah kalau hak orang lain kita tak boleh. Dan begitu juga orang lain nak rosakkan hak kita secara individu ataupun hak bersama. Kena jaga. Kalau kita biarkan, maknanya kita gadai satu daripada cabang iman. Jadi satu sudut hak nampak mudahnya, kita jangan mendekati, jangan ambil, jangan menguasai hak orang lain. Satu sudut yang mudah faham. Kita bila ni kita kata pen kurang jumpa dalam masjid, orang pakat balik habis tak ada lepas, ambil kat kita hak orang, macam tu haram. Persoalan ini termasuk dosa besar. Ambil hak orang ni dosa besar. Kalau kita jadi pekerja, ambil hak majikan. Jadi majikan, ambil hak pekerja. Kalau jadi pekerja, tak ambil benda-benda yang masa nampak, dia orang panggil curi tulang. Kalau boleh nak kerja sikit, gaji nak banyak. Jadi tokai pula kalau boleh nak bagi orang buat kerja banyak, bayar gaji sikit. Lagu itu pun orang panggil ambil. Ambil juga. Macam tu. Termasuk dosa besar. Hukumnya sangat berat. Dunia dan akhirat. Dunia ni, tarik nafas sikit, minum dulu lah. Dia tak pula salam. Bismillah. Ngantuk lah. Ngantuk no. Peluri memang banyak. Makan daging beringat. Apa tadi? Hukumnya sangat berat. Dunia dan akhirat. Hukum dia di dunia pun berat, akhirat pun berat. Itu sekali imbas tu orang panggil bayat. Jelas nampak clear. Bila kita mengaji, Nabi mula-mula dia dakwah, ajar. Tapi bila dia mengajar pada yang nak mengaji. Jangan mengajar pada yang tak mau mengaji. Kalau kita tak mau belajar, jangan mengaji. Kalau kita nak belajar, kena mengaji. Bila mengaji, dia tak sama dengan dengar bayan, dengar dakwah, macam usrah umum, ceramah forum perdana. Tak sama, dia kena perah kita punya ni, kita punya akal, fikiran. Jadi semua kena bagi penumpuan. Mana akal kena fikir fokus itu, tak boleh fikir benda lain. Tubuh badan, kekuatan kita tumpu situ. Hati dan perasaan kita tumpu situ. Bagi penumpuan. Itu satu daripada cara. Kemudian kita sentiasa duk bayar target, matlamat ataupun tanggungjawab kita. Bila kita terima benda ni, macam kita terima harta tadi lah, bahkan lebih mahal. Benda ni menjadi satu kewajipan untuk kita ratakan pada umat ini seluruhnya. Tanggungjawab yang besar. Itu orang panggil perasaan dalam hati. Orang tabligh panggil takaza. Ambil takaza. Siapa dia? Ibu, ayah, anak, isteri, jiran, adik-beradik kita. Kalau kita fikir nampak wajah-wajah mereka ni, jiran, semua umat Islam ni kita nampak orang-orang yang perlu diselamatkan. Macam mana Rasulullah fikir, kita fikir. Macam mana Rasulullah buat, kita buat. Apa kerisauan, kebimbangan Rasulullah, itulah kerisauan, kebimbangan kita. Setiap kali kita mengaji, ada benda tu, maka insya-Allah mudah dia masuk lagi, dia singgahlah hati kita. Apa nak cerita ni? Tu orang panggil ilat. Persoalan ini termasuk dosa besar. Benda makan, ambil, kuasai benda-benda hak orang lain. Dosa besar. Hukumnya sangat berat. Berat sangat. Berat lagu mana? Berat ni sangat-sangat tu maknanya kita ni tak larat dah tapi kena juga. Tak larat nak pikul dah tapi kena pikul juga. Tu lah sangat. Dunia dan akhirat. Akhirat tu orang panggil balasan. Sama ada buruk ataupun baik, di akhirat tu dipanggil balasan. Darul jaza. Di dunia ni bukan Tuhan nak balas lagi, tapi kesan. Dunia ni adalah kesan. Jadi termasuk hukum juga.
Sana hukum Qadi Rabbul Jalil. Dunia ni ada dua. Kalau terlepas, kita akan terhukum juga dengan perasaan kita. Dengan jatuh jangka masa yang panjang, Tuhan akan tunjuk sikit-sikit kita terhukum, kita tersiksa, kita akan rasa susah, kita akan dihantui rasa bersalah oleh diri kita sendiri. Kalau tak lepas, kalaulah ada hukum, terlaksananya hukum Allah dijalankan, ada hukum hudud, masalah zina, minum arak, judi, bunuh orang, curi, macam-macam lah hukum hak kita baca hudud-hudud tu. Itu hukum daripada Quran, hukum Allah, hukum yang paling menghampiri keadilan. Bukan kata memang kena kata adil, hukum Allah tu adil. Tapi sebab bukan Allah yang menghukum, manusia yang nak masuk mahkamah ni, manusia. Tok Qadi, Tok Mufti, ni bergantung pada orang yang nak membahaskan, peguam bela dia, pendakwa dia, bergantung pada orang-orang tu. Memang hukum tu sumber daripada Quran, hadis. Tapi yang nak bercara tu orang. Orang ni tak mungkin, tak boleh lari daripada salah dan silap. Bila tak boleh lari daripada salah dan silap, nak cerita apa? Nak cerita kalau asal daripada Quran, hadis sekalipun tak boleh lari daripada salah dan silap, maka kalaulah hukum tu lain daripada hukum Allah dan Rasul, dah garanti boleh sahih. Dah. Memang salah, memang silap, dan kita akan menanggung kesannya. Jadi bila guna hukum Allah, maka kita menghampiri keadilan. Kita akan rasa dah kesan-kesan, bayangan nakalam minallah. Kalau disebut masalah curi ke, masalah zina, azaniyatu wazani, ataupun asariku wasariqatu faqtahu aydiyahuma, sampai habis ayat, semua tu Tuhan beri cap nakalam minallah, satu garanti lah. Gitu. Dan sejarah kalau kita buka tengok, memang kita akan jumpa jaminan. Jadi itu semua meyakinkan kita. Bila kita yakin, maka kita tak mahulah nak menguasai hak orang, tak mahu. Gitu. Hati tu tak mahu. Bila hati tak mahu, menteri pun buat tak tahu, walaupun dia tahu, buat tak tahu. Jangan beritahu pada rakyat, jangan tunjuk contoh, jangan duk hajar. Nak ambil hak orang, nak mencuri. Ni daripada bawah sampai ke atas, daripada atas sampai bawah, semua rasuah, mencuri, bagai-bagai. Pasal apa? Kadang-kadang hati tak mahu, tapi otak raja tak mahu, beta mahu rakyat negara ini. Macam tu. Hidup. Tapi pasal menteri, menteri itu dia cerdik, tak mempedulikan kedaulatan undang-undang raja-raja ni, maka jadi rosak lah. Bila rosak satu umara ataupun salah satu ulama, maka rosaklah alam, rosaklah negara. Diri kita pun kalau hati ataupun akal salah satu rosak, maka rosaklah tubuh badan tu. Okey, hukumnya sangat berat di dunia dan akhirat. Akhirat itu hukum Qadi Rabbul Jalil, berat. Di dunia pun berat juga. Lepas ataupun ada hukum hudud, berat. Terlepas pun berat. Kalau di akhirat, lagilah berat. Itu adil. Mafhum dari surah Al-Ma'idah ayat 38. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini bahasa pinjaman. Nak cerita bila hak sungguhnya di sana balasan, tapi di dunia ni macam kita sembahyang, sembahyang jemaah. Bila kita buat apa-apa benda baik di dunia ni, dapat kebaikan-kebaikan, itu semua kesan-kesannya saja. Tak cukup. Ruang bekas pun tak cukup, benda pun Tuhan beri tak cukup untuk nak balas. Pahala orang mari sembahyang, mari jemaah, mari awal,
jaga takbiratul ula bersama dengan imam. Imam Allah Akbar. Sebelum imam Bismillahirrahmanirrahim, kita kita ada kesempatan itu Allah Akbar. Mana kita jaga masa ni. Maka pahala dia tu, kalau nak kira, himpun semua barang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, antara keduanya himpun semua sekali, bagi kat dia pahala dapat takbiratul ula tu lebih besar lagi. Tu kalau seorang. Pas kalau 2 orang nak ambil mana lagi nak bagi. Nak bagi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, satu ya ada pun. Barang antara keduanya. Kalau seorang takbiratul ula bersama dengan imam, tu hati imam nak ambil mana pula. Jadi dunia ni bukan nilai untuk apa yang Tuhan jamin nak bagi. Jadi di akhirat. Di akhirat. Sebab itulah kita dah mengaji masalah iman. Iman ni nak kena yakin pada benda yang ghaib. Benda yang ghaib. Ghaib. Apa dia benda ghaib? Kadang-kadang Allah kita tak nampak. Malaikat, dosa pahala, dosa kubur, semualah akhirat. Ini bila kita mengaji sampai pada kitab Bidayatul Talibin, dah mengaji lah sampai kita hikam mengaji tu. Kita kena nampak 2 lapis. Ghaib ni makna kullu ma siwa Allah, semua ghaib belaka. Nak hilangkan. Tak apalah step kita naik pada akal, lepas tu amal, lepas tu rasa hati zikir. Cara mudah kita fikir, lah ni memang hak kubur tu ghaib, malaikat ghaib, syurga neraka ghaib, tak nampak. Lah ni. Tapi kalau kita mati, apa yang ghaib pula? Benda kubur kita lah ghaib. Anak ini kita masuk dalam kubur, siksa kubur, nampaklah malaikat, dibuka dah pintu syurga, pintu neraka, dah dapat rasa lah. Makin dekat dengan benda hak tak nampak hari tu ni jadi nampak. Pasal hak ni jadi ghaib, tak terpakai dah hakikat ni. Jadi hakikatnya apa? Semua ni ghaib. Maka kita nak kena bergantung, nak menuju hati tu, memang patut padan kita mengaji daripada akal, daripada amal, sampai kena boleh sampai pada hati, supaya dapat ihsan, supaya dapat kita bergantung ni hanya kepada Allah, bukan pada dunia, bukan kepada amal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu, dunia ni keseluruhan. Khitab tu khitab kita lah, pasal kita yang jenis mukallaf ni. Tapi wa ma ta'malun, apa yang kamu buat, mu sembahyang, mu puasa, hak tu pun Tuhan buat. Jadi kita tak boleh bergantung. Tak boleh bergantung. Gitu. Sebab itu hak Allah. Lepas tu Tuhan janji kalau siapa sembahyang ni dapat ni. Hak tu janji Allah. Janji Allah, Allah tak menyalahi janji. Tapi kita tak boleh bergantung sebab benda tu semua makhluk. Dah kita mengaji sampai sini tu. Kalau kita mengaji pro, tak bolehlah cerita tentang kerja. Dia boleh tak mau buat kerja, nak main saja, nak main buai, nak main tongek-tongek, nak naik tu semua tu, nak main, nak seronok lah. Cerita kadang habis sekolah boleh main. Cikgu bagi melon hari jadi. Cikgu bagi makan, bagi nak tu ya, tu pro. Tak boleh cerita kerja. Kalau cerita jihad lagi tak mau mati, siapa nak? Tapi kita bila dah mengaji daripada iman, okey, motivasi cara dia, lepas tu dah ada Islam. Islam tu pun nak boleh sempurna, udkhulu fis-silmi kafah. Nak boleh 4 rubuk tu pun teruk dah. Ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, sembahyang tu pun teruk dah. Bukan kata sembahyang, 2 kalimah syahadah. Nak faham peringkat, nak fikir akal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La, kita sebut la, tak ada. Nak faham la tu, nak proses bagi nak buang la tu, termasuk dengan kita-kita semua. Goyuk. Hantu pun teruk dah. Tambah nak mari semayang. Lepas tu semayang pula, mula-mula kena kata aku semayang. Lepas tu lagi, bukan aku yang semayang, Allah yang kurnia. Kalau Tuhan tak bagi, tak boleh. Ambil tak mana?
La haula wala quwwata illa billah. Bila orang panggil hayya 'ala solah, kita pun kata aku tak ada daya, tak ada upaya. Nak tolak mudarat, nak tolak benda kita tak mau. Nak lepas ni cangkul, param, pen, sereng kereta, duk shopping, semua nak lepas ni, tak ada daya upaya. Tak ada upaya untuk menarik manfaat, nak langkah pergi masjid, nak berwudu, nak berjemaah saf yang pertama, berebut untuk azan dan saf awal. Nabi jamin, Nabi kata siapa yang berebut hak ni, orang-orang yang tahu balasan dua ni, dia akan berebut walaupun terpaksa mengundi. Buat parlimen, buat pilihan raya. Siapa nak bang, siapa nak duduk saf awal. Jangan kamu berebut untuk jadi imam. Tengoklah kitab Jam'ul Jawami', dia dah sebut di sana masalah nak jadi imam. Dalam bab kitab, dia ada banyak kitab lah tu, 8 ke 7. Syifa'ul Qulub nama kitab, dalam bab Fadailul A'mal, bab motivasi. Ini tak ada daya upaya. Kena kata lah, dah buku tu kita pinjam bawah nama kita, kata hak kita. Tapi apa guna bila kita pinjam untuk kita baca, untuk kita study, cari pengalaman di situ. Habis. Dia sebut di sini, patah balik no. Hak tadi cakap tu lah cerita dia. Kalau kata putus tengah jalan pun putus tengah jalan. Pakat-pakat fikir sambung. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Kedua lelaki-lelaki perempuan tu. Nak potong lagu mana? Mengaji Al-Quran lagi, mengaji hadis lagi, mengaji bab hudud lah. Bab cerita masalah jinayat. Kena mengaji tu, mengaji bukan semua kena buat. Bukan semua dah mengaji semua. Kena pakat kerat tangan. Ada orang curi, aku pun nak kerat. Kalau tak kerat, mengaji saja tak buat amal. Bukan begitu. Macam mayang lah, takkan semua nak jadi imam. Dah sebut-sebut masalah jadi imam, jangan duk berebut. Pakat tak mau jadi imam, nak jemaah lagu mana? Masalah pula. Jadi kena reti, kena faham tafsiran dia. Letak, pakat-pakat pilih. Letak, kena setiap seorang kita ni, kita jenis makhluk orang panggil apa? Social, political zone. Kita jenis kena berorganisasi lah. Kalau tak ada organisasi berselera, kena letak orang ni atas, koalisi usaha, bendahari, kena letak lagi tu. Jawatan tu memang satu keperluan. Tapi bukan satu benda yang boleh kita rebut untuk kita banggakan. Potong tadi sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Tuhan siksa pasal dia pergi buat benda salah. Balas. Dan Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Kita tengok mafhum daripada surah Maidah ayat 38. Surah Maidah ni dengan surah Taubah duduk dekat-dekat. Kita boleh tengok itu masalah-masalah fiqh yang sedap-sedap lah. Masalah jihad apa semua nak tengok dalam tu, motivasi tentang fiqh ni. Tengok Maidah, Taubah. Dan Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Seseorang yang sukarela, dia tambah sikit lah bab hukum mencuri, mengaku dia sukarela lagi, mengaku tak ada apa ditangkap, tak buat apa, tapi mengaku telah mencuri, tidak dipotong tangannya. Saja ambil sikit ya. Nak cerita hukum dia panjang, nampak kita fiqh, tapi nak ambil sikit, bagi bayangan sikit supaya tertarik. Bila nak tahu banyak, lagi tepat dia. Tetapi disuruh pulangkan hak orang yang dicurinya itu. Tak boleh potong tangan sebab dia sukarela mengaku. Beri balik. Oleh itu, lain-lain lagi, cabang-cabang dia lagi. Jangan tanya. Kena tanya, fas'alu ahla zikri. Tanya di tempat dia. Saya tak erti nak cerita. Oleh itu, setiap Muslim mesti berdikari, mengusahakan yang halal. Kena berdikari. Paling kurang minta sedekah. Jadilah. Kaya baguslah daripada mencuri. Itu berdikari. Orang minta sedekah tu. Tapi kan,
Betul. Jangan kita menghina dia. Dia lebih baik daripada mencuri. Dia tak buat kerja haram. Kita nak bagi, kita bagi. Kadang-kadang bukan semua orang minta sedekah tu. Dia pun faham, dia reti maruah harga diri. Tapi dia ada prinsip dia. Bukan semua lah, tapi ada juga. Hak tak reti puas satu, kalau nak jalan mudah, malas buat kerja, minta sedekah. Banyak juga hak tu pun. Tapi kita nak borong semua sebab kita tak tahu hati manusia, maka kita tak boleh menghukum. Kurang-kurangnya kita tengok dia minta. Nak minta. Kita pun duk minta, cuma tak nampak lah terpurung kita tu. Tak nampak terpurung kita macam terpurung dia. Gitu. Dia ada prinsip. Kadang-kadang dia ada benda mudarat yang lebih teruk daripada tu. Jadi dia lari daripada mudarat yang teruk tu kepada hak kurang mudarat. Di sisi dia adalah baik sebab dia berpegang dengan hukum Allah. Setiap hadis Nabi yang cerita itu adalah hukum pada dasar umum. Minta sedekah ni tak bagus. Pasal ni nak cerita cara umum. Umat ni jangan jadi pengemis. Jangan dia minta sedekah berdiri atas kaki sendiri. Oleh itu makna sebab tu lah. Sebab apa? Itu sebab kalau curi kena hukum. Setiap Muslim mesti berdikari, mengusahakan yang halal, tambah pula halalan thayyiban. Mesti bekerja. Halal tu makna dari segi hukum, thayyiban tu hukum juga. Hukum yang dalam sikit. Thayyiban tu makna kita fikir cabang-cabang dia di sudut ihsan, di sudut hati, nak jaga hati. Halal dah, tapi adakah baik untuk sistem badan kita? Adakah benda ni diperlukan oleh badan kita? Banyak sudutnya. Yang kata halalan thayyiban, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Mesti bekerja, namun jangan sampai mengusahakan jalan yang menyalahi syarak. Buatlah kerja. Umpama hak menyalahi syarak tu menjual diri. Jual diri. Lagu-lagu jual diri, mengajilah. Riba tak boleh. Korupsi dan sebagainya. Capur bahasa Melayu, capur Indo sikit, apa halal lah. Bahasa sikit-sikit lah. Tanbihun ni bukan bihun. Tanbihun bahasa Arab. Maknanya qaulun munabbahun bih, satu perkataan yang nak orang Arab bila nak buat penjagaan dia akan guna perkataan tanbih. Jaga-jaga dengan tidur. Macam tu. Bekerja mencari harta itu ada 4 macam. Panjang lagi ni noh. Jam bunyi dah. Pakai awal lagi. Tarik nafas yang kedua. Nombor 1, bekerja untuk keperluan asasi. Asas ni makna nama dia, orang kalau nak hidup dia kena ada ni. Kalau tak ada ni pendek kata. Tu pendek kata, bukan panjang kata. Yang duk tanya banyak. Pendek kata, shortcut, ringkas cakap, mudah-mudah cakap. Dia nak kena makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Makan minum tu duduk sekali ya. Pakaian ni hak lain pula, tempat tinggal hak lain pula. Jadi boleh hidup kan? Semua boleh hidup. Kambing boleh hidup, ayam pun boleh hidup. Orang pun serupa tu lah. Untuk apa? Untuk hidup. Untuk senang, tambah sikit bagi kita ni yang duk cari ni, nak bagi senang beribadah. Kita cari itu saja, ikut cara dia dah jadi ibadah dah. Tapi ibadah yang umum. Lepas tu ibadah yang khusus, hak kita nak ngaji rubuk ibadat tu lah. Bagi diri dan orang-orang di bawah jagaan kita. Kita cari untuk diri kita, untuk orang hak jadi kewajipan kita menyara dia. Kullukum ra'in. Setiap kita ni ada tanggungjawab memelihara. Dan wa kullu ra'in mas'ulun.
Tiap-tiap pemelihara tu akan ditanya lah, akan dipertanggungjawab. Mas'ul tu makna yang bertanggungjawab an ra'iyatih, tentang rakyat jelata dia, orang yang di bawah tanggungjawab dia. Kita tanggung, nak jawab di akhirat esok. Di dunia ni jawab sikit-sikit. Dan membayar hutang. Kalau ada hutang kita nak bayar, tu kewajipan. Atau berjihad. Lebih sikit daripada tu, berjihad. Hukumnya wajib. Hak lagu ni kerja untuk asasi, untuk ibadah. Bagi diri kita ada orang di bawah tanggungjawab kita. Nak bayar hutang, nak berjihad. Itu buat kerja tu dapat pahala wajib ataupun fardu. Ataupun tu makna kita nak lari daripada khilaf. Takut orang tanya. Takut orang tanya, dia mengaji tinggi sikit, wajib dengan fardu ni hak mana? Tak mahu nak hurai lah, boh dua-dua kali. Nak tahu lagi? Tu pun tak ada orang tanya tu. Ada soalan? Tak ada. Tak ada orang tanya. Dia nampak sama lah, tapi sebenarnya tak sama. Adalah persamaan dia, tapi ada perbezaan. Tak ada tanya no, ni abang wawan. Hak tu kerja, kalau orang tak buat kerja untuk ini, untuk nombor satu ni, dia duduk dia tu tak kira hidup ke mati, dia duduk dosa. Dosa. Jangan jadi begitu. Nombor dua, bekerja untuk mendapat kelebihan dari keperluan yang disebut tadi demi niat menolong. Ada niat, kita buat kerja. Hak tadi clear semua dah, tapi dah tak pencil lagi. Ada lagi ruang untuk kita bekerja dan kita disuruh pula mencari kelebihan. Maka kita kena niat. Nak cari hal lebih-lebih ni nak buat apa? Nak tolong fakir miskin, orang yang kurang bernasib baik. Dia bukan tak mau kerja, tapi tak ada peluang, tak ada ruang. Mungkin sebab orang tak nampak bakat, kebolehan, kemampuan dia. Mungkin berbagai kemungkinan. Maka kita nak kena tolong dia. Kalau boleh, hak mudah-mudah tolong beri benda kat dia. Kalau nampak bakat dia, bagi modal untuk dia mula, bagi pekerjaan. Kalau kita dah jadi token, bolehlah bagi pekerjaan. Kita buka kilang apa-apa, boleh. Kita boleh bot sebiji, boleh pukat. Siapa tak ada kerja, duduk kampung nelayan, dia mari tolong carikan. Kita pun tak nak belikan lah, mari. Tu. Untung tolong menolong. Tolong menolong. Nombor dua, demi niat menolong fakir miskin. Fakir dengan miskin kita kena tolong. Menghubung silaturahmin. Selalu nak sebut silaturahim, pasal apa sebut silaturahmin? Tu pun kena cari juga. Bukan saja-saja tulis. Bukan salah tu, betul. Bukan salah, betul. Silaturahmin. Lepas tu hak nu salah, tak salah. Tapi carilah perbezaan dia. Malah ni tak mahabat dan jangan tanya. Buat kerja rumah, ngaji pun tak buat kerja rumah ni. Tu tak ada kesungguhan. Itu nak menang. Nak fikir nak menang. Siapa yang bekerja? Kita menderma dan lain-lain. Kadang-kadang dipanggil derma, kadang-kadang panggil sedekah, kadang-kadang panggil hadiah. Semua tu disuruh. Tengoklah keadaan. Apa beza dia sedekah, apa beza derma, apa beza hadiah. Ada beza. Semua tu kita mengaji belakang dah. Semuanya dah ada. Kadang-kadang ustaz ni sentuh di sini sikit, dia hurai-hurai. Kita kena kumpul balik lah kalau nak tahu. Kalau tak tahu pun, dari segi bahasa, dari segi ayat dia tak pandai sembang pun tak apa, yang pentingnya buat. Itu saja. Dan lain-lain lagi banyaklah guna yang sangkut paut dengan hak nombor 2 ni. Hukumnya sunat. Sunnatun, termasuk sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah buat, para rasul buat, para sahabat buat, isteri-isteri ummahatul mukminin, isteri Nabi buat, Sayyidatina Khadijah buat. Khadijah tu saya cerita. Saya tak cerita pun, boleh cerita lah aku. Pernah dengar? Dia ni janda kaya.
kaya, umur 40 kahwin dengan Nabi. Cerita lah aku dulu ni, cerita lupa lah tu. Cerita api lah tu. Dia janda kaya kahwin Nabi umur 25. Shortcut lah cerita ringkas-ringkas. Kita kahwin-kahwin dengan Nabi, Nabi lantik jadi Rasul. Lepas tu mula dakwah, jihad, apa semua. Sampai Mekah ke Madinah. Sebelum lagi Madinah no, dia meninggal dunia. Kan dia hijrah juga. Tak ada hijrah no. Tak ada hijrah. 2 tahun sebelum hijrah dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita. Pasal apa? Pak menakan mati, duka cita. Orang nak bela Nabi. Lepas isteri pun mati juga. Masa duka cita itulah yang Allah Ta'ala nak menghiburkan setengah daripada hikmah Isra' wal Mi'raj. Tapi masa isteri dia nak mati tu, Khadijah nak mati tu, dia janda kaya, jutawan, usahawan. Lagi nak kata apa ni, katalah. Dia masa nak mati tu, tak ada apa. Tak ada apa. Rumah kosong, almari, perabot, sofa, semua lansir, semua tak ada. Tak ada apa. Yang ada selai sepinggang. Tu. Selai sepinggang. Selai sepinggang tu, dia punya pakaian tu, bila dicek-cek selepas dia mati, duk ada 300 dia punya koyak tampung. 300 tampung. Tampung dengan kulit kayu, dengan benang. Ada 4 benda tampung dengan kain. Itu tampung, 300 tampung. Isteri Nabi, janda kaya. Itu apa tu? Bukan sekat tu, Nabi sebut, mu dulu kaya lah ni tak ada apa. Mu dulu lawa lah ni tinggal kulit dengan tulang. Dia pejam mata, dia tunggu nak mati lah. Rasulullah menangis, panas-panas berasa pipi dia, selek balik. Senyum. Pasal apa Rasulullah puji dia, dia seronok. Dia senyum. Dan bukan sekat tu, dia kata, bahkan kalau boleh diizinkan pada syarak, boleh ambil buat pedang ni, tulang kakak ni, buat senjata, bagi pada mujahidin. Boleh jual ni, kulit tulang belulang ni, jual, ambil. Bukan sekat tu. Itu semangat yang dah masuk kepada Ummahatul Mukminin. Panjanglah cerita dia. Saya nak cerita tak boleh. Nak cerita dekat tu. Itu semua. Sampai Allah kirim salam kat dia lah. Khadijah bukan Nabi, perempuan, bukan anak Nabi, bukan anak orang hebat-hebat besar-besar. Tapi Allah kirim salam kat dia kerana kata-kata manis, perasaan yang halus. Begitu Sayyidatina Khadijah. Tak ada orang boleh dapat salam daripada Allah. Kita ni duduk-duduk ni, Sultan ke salam kat kita, lagu nak agak-agak. Sultan Perak ke salam. Ustaz. Tak hati nak jadi. Ada apa tak tahu. Ni Allah kirim salam kat dia, macam Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Titik. Yang ketiga, usaha yang termasuk mubah ataupun harus. Harus ni jaiz. Benda-benda yang harus. Kadang-kadang disebut mubah, kadang sunnatun, kadang-kadang disebut mandubun. Dua perkataan. Carilah. Kena cari sendiri temu. Cerita. Bila ada kerja, baru cepat boleh ilmu. Kerja harus ni lagu mana pula? Iaitu bekerja untuk mendapat kelebihan dari tingkat kedua tadi. Lebih sikit daripada hak sunat tu, berasalah juga kita, cara kita ni, cara kita. Kalau berasa nak lah. Tapi kalau berasa motivasi dah lebih naik ke tingkat tinggi, terlajak naik ke atas dah, nombor 1 ke nombor 2, tetaplah di situ. Itu tempat yang terbaik. Nombor 3 ni bagi yang baru-baru nak motivasi, baru nak naik lagi, makna duduk tahap tu masih boleh lagi lah. Jangan sampai hak nombor 4 tu sudah, nombor 4 tak baca lagi, baru nak cerita nombor 3.
Apa yang harus? Bekerja untuk mendapat kelebihan dari tingkat kedua tadi. Dengan niat tahaddus bin ni'mah. Tuhan suruh kita rasa, suruh kita sebut, suruh kita cerita, supaya benda ni menyokong kita untuk merasai ataupun menenggelamkan diri kita, mengkaramkan diri kita bahawa dunia ni penuh dengan nikmat Allah yang banyak sangat sampai kita tak sempat nak mensyukuri. Seperti menghias, berhias diri, rumah, dan bersenang-senang. Boleh tidur lah, tak kata tilam 1 inci boleh tidur lah, 2 pun boleh, 6 inci. Tengok apa duk beli murah ya, bukan mahal pun, bukan sana try. Tak. Nak pergi rumah pengantin depan lebih gambar kan. Murah-murah ya. Dan malam ni dia buat bagi boleh. Tak boleh ni pun sewa. Hutang. Bagai-bagai kok. Nah, lebih hantar rumah. Guna dulu, bayar kemudian. Bagai-bagai. Nak bersenang-senang yang tidak menjadi larangan, yakni selama belum melalaikan dari mengingati Allah. Nak tidur sedap, kok esok boleh bangkit subuh awal. Tu. Kali pasal tidur tak sedap ni. Tu. Tapi lah ni pengembangan ilmu lah ni, kita dah jumpa banyak kalau kita rajin duk kaji. Kesan daripada orang panggil bahan-bahan kimia buat tilam, buat apa semua ni, memberi kesan pada tubuh kita. Lah ni orang duk buat tilam herba pula tu. Tilam apa? Fain. Tilam apa herba bodoh kayu macam ada mambu apa. Macam tu pula lah ni. Hak tu lagi mahal hak tu. Jadi kot tu pula. Jadi tak tahu pening kepala kita pun nak beli tilam mana. Jadi selama mana tak melalai daripada mengingati Allah, solat dan umpama solat benar-benar kewajipan kita lah. Tak boleh pergi malam ni mesyuarat ada bola. Beli TV besar dengan Astro apa semua, nak tengok. Tiba-tiba ada bola, apa panggil mesyuarat pula. Ampopi lalu esok putusan Laguna aku sokong semua. Ayat dia tu. Aku sokong semua. Sokong semua, tak ada bangkang langsung. Abang kalau nak duit, bagi duit. Dia agama ni bukan hal lagu tu. Bukan boleh hukum apa. Siapa yang terjun, siapa yang terlibat, siapa yang buat. Baca dalam cerita-cerita sahabat dululah, hak mana tak pergi perang, orang munafik lari pada medan perang, bagai-bagai kita berjumpa. Juga tidak lupa terhadap orang-orang melarat. Kita boleh bermewah-mewah, bersenang-senang, tahaddus bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tuhan suruh, adapun dengan nikmat Tuhanmu itu maka bertahadduslah. Boleh, tapi selama mana ada jiran, ada adik-beradik, ada mak ayah kita. Kita duk nak makan sedap, mak ayah kita di kampung, adik-beradik, yang boleh menyebabkan silaturahim. Rahim pula tadi tulis silaturahmi lah. Buat silaturahim. Di kalangan jiran yang tidak punya rumah tangga, makan, minum, pakaian dan sebagainya, sebagai pakaian, makan, minum yang sama waktu dengannya lah. Kena pergi sembang, kena ta'aruf. Sebab tu pentingnya usrah tu sampai tahap tu lah. Untuk bina ta'aruf, bukan takat nak kenal muka, tahu nama, kerja apa. Tu kan, kena tahu gaji berapa duit, anak berapa orang, bini berapa orang. Kena tahu, lepas tu belanja dia macam mana. Tengok, kena ukur, payah untuk ta'aruf tu. Kenapa? Punca daripada ta'aruf tu dia akan melahirkan mahabbah, cinta. Samalah kita dengan Rasulullah, samalah kita dengan Allah, samalah kita dengan sama-sama sahabat-sahabat kita. Siapa tak kenal dia tak cinta. Sedangkan cinta itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kena buat usrah. Usrah tu janganlah orang panggil
Kadang-kadang tu nak dia punya silibus, format dia tu nak tiru hak nu, nak tiru hak ni, buku tu, buku ni. Jangan terlalu terikat. Bagi simple, bagi sesuai dengan tempat kita lah. Santai-santai sikit. Kadang-kadang kalau terlalu formal, dia payah nak dapat maklumat. Jadi kita tak dapat maklumat. Orang kita Melayu ni pun kita kena kenal ta'aruf juga dia punya mentality dia. Kena tahu juga kadang-kadang tu tak mau nak habaq. Merasa tawaduk, tak kenal pada tempat. Itu masalah mentality bangsa kita. Kenal bangsa kita. Kenal individu, kenal bangsa kita. Kenal. Macam orang berparti politik lah, dia kena kenal kelemahan dan kekuatan parti lawan. Bukan kenal masa kita bertarung, tapi kenal sebelum bertarung lagi kena kenal. Sebagainya. Bila ada tolong-menolong, bantu-bantu, ambil berat, prihatin, maka dia akan rasa dihargai. Siapa-siapa pun nak dihargai. Dihargai apa? Bukan sekat diri, tubuh badan dia, bakat dia, kebolehan dia, jawatan dia. Dia ni Tok Bilal. Tunjukkan kita semua ni menghargai Tok Bilal duk bang, Tok Siak duk sampah-sampah. Semua ingin lagu tu. Tapi bila kita duduk dalam tu, kita janganlah pula nak dihargai, nak dipuji, nak apa. Tapi kalau orang lain duduk situ, kita kena fahami benar tu. Lagi tu. Sebab fitrah dia semua orang Tuhan ilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tiap-tiap orang ada perasaan tu. Jadi bila ada ta'aruf, dia akan mari satu benda panggil tafahum, saling memahami. Suami isteri saling memahami cukup bagus. Lepas pada tafahum, dia akan datanglah takaful, bantu-membantu. Punca daripada faham, dia akan bantu. Dalam diri kita pun lagu tu, saling memahami. Kalau kita nak buat, hati nak, tapi hati tak memahami kemampuan tubuh badan. Macam itulah kerajaan nak, tapi kerajaan tak memahami kemampuan rakyat. Tu. Jadi itu pentingnya ta'aruf. Supaya bila yang satu yang kita nak, kita dapat fikir, ini satu keperluan. Dan kita dapat hukum, ini satu kemampuan. Itu. Lagi tu. Bila ada takaful tu, baru jadilah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia jadi tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Bila tak ada hak tu, dia pekat, kita pekat. Apa curi tabung masjid ke apa lah. Ada orang nak pekat lagu tu. Kat kampung tu curi pisang. Pisang bawah plastik elok. Tuan dia duk tengok plastik dia, ingat kan duk ada lagi. Rupanya dia kerat. Celak-celak plastik dekat, lepas tu gua balik plastik elok. Bodoh pisang tu dah. Dia tu bila nak masak. Ni celak-celak dia tak ada. Dia tu kalau menolong tu, ada orang dalam tu tengok pisang tak mana masak. Kawan ni mari tu catat, kawan ni tu nak pergi jual. Kaki-kaki boleh sikit. Jadilah. Tolong menolong atas keburukan, atas perseteruan. Kita akan jadi banyak musuh. Maka kita buat kerja untuk nombor 3. Jadi harus boleh. Tu. Nombor 4 termasuk haram. Hak ni kerja apa pun tak boleh. Kita duk fikir kerja tu, hak ni jual arah, hak ni jual babi, nak nampak seketul-seketul. Memanglah jual loteri, jual nombor ekor. Tu nampak memang diri pekerjaan tu. Ni nampak dari sudut hal kita, fenomena kita yang nak melakukan satu-satu pekerjaan. Dia tak kira pekerja apa, walaupun kerja yang nampak halal sekalipun. Ni dia baca di sudut tu. Hak ni lebih utama kerana dia merangkumi ke semua.
Jalan nak tahu nak buat kerja hak mana. Bukan fikir diri, jenis pekerjaan tu. Hak ni lebih penting. Jadi asas. Bekerja untuk kemewahan dan berbangga-bangga semata. Berlumba dengan anak-anak dunia. Gitu. Pasal tengok mereka ada, kita pun boleh impun duit. Buat kerja puluh sikit. Overtime, overnight. Itu. Lepaslah mengaji. Lepaslah ilmu. Kadang-kadang hak fardu ain. Kita tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tak ngaji. Pasal apa tak ngaji? Pasal duk perlu nak kerja. Pasal apa perlu kerja? Pasal duk tengok benda ni depa ada, aku pun boleh. Tapi lambat sikit pasal nak himpun. Nak organize. Jadi kerja apa? Kerja jual cucuk. Halal lah jual cucuk pasal malam. Memanglah halal, tak apa nak kata haram. Siapa pun tak boleh hukum. Tapi bila kita mengaji, kita boleh hukum. Hukum diri kita. Sebab tu kata sebaik-baik mufti itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan ada semua hukum nak tanya mufti. Mufti Perak nak jawab. Tanya diri kita sendiri. Kita mengaji, pakat-pakat mengaji. Gitu. Bidang masing-masing. Nak berlumba. Jadi tanya keperluan, tanya kemampuan. Keperluan tu banyak, sangat banyak dia punya sudut-sudut dia. Apa perlunya kita terhadap benda ni? Makan, pakai, semua sekali. Barulah dia jadi halal, halalan thayyiban. Barulah jadi cabang iman yang ke-39. Payah juga. Payah lah. Kalau masuk sikit saja, tidak ada daging yang tumbuh daripada yang haram ni, melainkan fannaru aulawi. Api neraka tu lebih aula, lebih utama bagi tubuh-tubuh daging-daging yang tumbuh dengan sebab makan minum yang haram. Ingat dia kata matlamat itu tidak menghalalkan cara, maka jangan sampai mencuri untuk bersedekah. Ni kena ingat, ni dia punya poin besar lah. Lepas tu kita kena mengaji lagi lah. Matlamat tidak menghalalkan cara, tapi kena mengaji lagi. Malam ni tak ada nak terang, tak larat lah. 9 suku lah. Ni kita titik tentu lah. Ada soalan tak? Soalan hak lain daripada yang diizinkan, yang ditanya oleh abang tadi ni, yang tak diizinkan. Hari ni 27 tu. Berapa bulan? 18. Orang Melayu kan orang putih? 28. 29 kot. Saya nak tengok. Ni bulan ni bulan apa? Jamadi awal 27. Hah? 28. Jamadi awal 28. Saya pakai dari 27. Ini Rabu kan? 27 Jamadi awal. Lepas maghrib jadi 28. Nak saya dia pukul 12 lagi pun jadi 28. Betul. 27 lah, 27 setengah boleh tu. Nak kata 28. Tak ada lain ni. Ni kita nak baca satu lagi kan, nak berhenti lah. Cadangan? Ada cadangan? Tak ada cadangan apa? Kalau saya cadang baca juga sikit, ada bangkang? Ada? Kalau bangkang kita baca sikit. Kesian saya orang jauh ni.
Mari jauh ni, saya mari ni, saya berhajat pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada, siapalah saya. Yang nak baca kat siapa? Kita baca tentang muka surat 23. Tinggal lagi 24. 23. Tahu no? 24 lah. Tak pun hancur. Maka hendaklah. Tu kita nak habis kita ni tak baca bila nak habis. Maka hendaklah menghiasi ia akan zahirnya itu tariqah dengan amalan syariat. Itu loh. Ini tarik nafas yang akhir lah kira-kira malam ni. Hendaklah ia hiasi zahirnya itu, yakni tariqah perjalanan dengan amalan syariat. Makna ikut syariat lah. Syariat ni apa saja aku kena kata. Ni nama siapa, ni buku siapa, buah nama kita, kereta nombor kita, geran kita, semua lah. Kalau duduk saman orang yang bersalah. Itu itu syariat. Hingga jatuh nur syariat itu ke dalam hatinya. Daripada akal kita fikir-fikir sungguh. Itu semua apa yang Nabi bawa ni kita kena mengaku sungguh dan menerima. Itu orang panggil Muhammadun Rasulullah. Bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadilah kita orang beriman, orang yang Islam. Dua kalimah syahadah. Lepas tu Islam sungguh ke tak sungguh? Nak masuk keseluruhan tu kita kena buat amal. Bila kita buat amal, kena buat semua sekali. Buat sungguh-sungguh. Maka bila sungguh-sungguh tu akhirnya dia akan jadi satu nur. Mula-mula dia jadi satu rasa manis. Mula-mula berat, payah, susah, malas, tak seronok. Nak mayang apa seronok. Tapi dah lama dia akan jadi satu tahap orang panggil rutin. Allah bisa tegal biasa. Roti, pernah makan roti. Mamak kata roti itu. Roti, Melayu tambah N jadi rutin. Itu di India makanan asasi ni malah. Hari-hari makan roti. Mari sini kita takkan nak buat roti, sebut rutin. Roti. Ulang. Jadi kalau tak buat tak boleh. Tak puasa tak macam satu tak cukup lah. Jadi bukan itu, bukan kerana rutin. Dia kena naik lagi. Aku buat ni kerana Allah. Gitu. Boleh sana lagi. Mula-mula malah. Lepas tu rajin. Pasal ada tujuan, ada matlamat, ada habuat. Lepas tu tak kira tak ada ke tak ada, tak kira. Aku kalau tak buat tak boleh duduk. Rutin panggil. Lepas pada rutin tu kena satu lagi. Bukan kerana rutin, bukan kerana habuan, dan tak rasa lagi keberatan itu. Hak itulah orang panggil dah sampai pada rasa cinta, mahabbah. Tadi ni nama dia mukallaf. Kita ni nama mukallaf. Lepas tu muhibbin. Hari tu mak kita suruh buat itu, buat ini. Malah mak bagi upah, mak tibai, paksa kena buat. Lama-lama duk biasa tolong. Jadi hari minggu sekali ke bila sekali balik. Pasal apa? Jadi kebiasaan tengok ziarah orang tua. Tolong orang tua itu ini. Lama-lama tak gaduh suruh. Bukan kerana kebiasaan, kerana rasa fikir dulu jasa. Ingat jasa. Ni pun kira tak cukup lagi. Kalau boleh, tapi nak buat macam mana? Tak ada daya upaya. Itu orang panggil mahabbah, kasih sayang. Dah masuk. Jadi bila kita amal syariat ni, dia akan jatuhlah hati itu nur daripada syariat itu
ke dalam hatinya, supaya hilang daripada hatinya itu akan zulmatul insaniyah dan zulmatun nafsaniyah. Tu. Buat amal syariat ni daripada sunnah, dipanggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dipanggil tariqatun najah. Bila kita mengaji ilmu dengan pendekatan ulama yang kebelakangan ni, memang dia asing-asingkan. Mula-mula Quran hadis apa pegang selamat dunia akhirat. Lepas tu ulama asing, kerana cabaran tantangan di sepanjang zaman tu berbeza-beza, maka timbul nama-nama ilmu yang berbeza-beza. Kemudian bila sampai akhir zaman, sampai zaman kita dah terima ilmu ni dalam keadaan dah jadi berbeza-beza. Maka kita kena reti, nak kau balik supaya jadi macam mana hak asal sahabat terima Quran dan hadis. Tu. Jangan asing tauhid, fiqh, tasawuf, mengaji asing-asing lah, mana boleh cerita semua sekali. Tapi jangan diasingkan kefahaman dia tu. Tu kadang-kadang orang mengaji tauhid, mengaji tauhid, ilmu akal, bahas sifat 20, bahas bombang, tepuk meja kedai kopi. Orang bang di masjid tak pergi. Gitu. Pasal apa jadi gitu? Iman yang dia mengaji tu hanya dia berhenti sekat akal, dia tak masuk hati. Syariat tu pun terhenti sekat luaran. Dia masih ada kepentingan dengan sembahyang, dengan jemaah, sampai berpolitik, buh poster, pasang bendera. Semua tu pun masih ada kepentingan. Jadi kita nak mengaji supaya nur syariat tu masuklah hati, keluar zulmatul insaniyah, kegelapan yang dibangsakan kepada manusia. Tadi boh nama aku bila kita buat amal, tapi hakikatnya bila nur tu masuk, dia akan keluar rasa keakuan. Dan zulmatun nafsaniyah, kegelapan nafsu. Makna itu ingat habuan yang bukan disuruh oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh buat semua supaya nak cari redha Allah, nak mendekatkan diri pada Allah. Itu yang Tuhan suruh. Bukan dah disuruh saja aku sembahyang, merit 3 rakaat tunai kerana syurga. Allahu Akbar. Ada. Saja aku berjihad, saja aku mengeluarkan zakat, saja aku haji kerana syurga. Memanglah Tuhan cerita kelebihan fadailul a'mal. Jadi kita mengaji fadailul a'mal, mengaji ilmu masail, mengaji ilmu fadail, kena faham nak letak. Bila tak faham nak letak, jadi kita tak boleh nak buat perubahan kepada aulawiyat, benda-benda yang keutamaan. Kadang-kadang hak mayang dia kena mayang, hak kena fikir kayu sugi dengan janggut dia, dia fikir hak tu. Dia nak fikir apa nak jadi pada umat. Orang nak curi apa, nak ambil apa daripada rakyat ni. Ikut emang lah tu semua dunia semua, dia kata. Ni duk berebut kerusi ni. Ni sampai jadi orang Islam jadi pecah lah sama sendiri. Sebab kefahaman dia. Gitu. Fahaman. Jadi bila kita mengaji, insya-Allah tak salah faham, tak keliru, tak kelabu, tidak ragu-ragu lagi. Kita duduk tu molek dah. Cuma tak mana tak molek tu repair. Jangan repair tempat duduk. Lompat bati pula. Nah. Begitu. Hendak dia hias zahir tu dengan tariqah. Macam mana para sahabat ikut Rasulullah ni sebagai uswatul hasanah. Itu dia mau faham Rasulullah ataupun sunnah Rasul ni, tak kira hak wajib, tak kira hak sunat, itu adalah tariqah, tariqatun najah. Jalan untuk kejayaan. Hayya 'alal falah. Mula daripada sembahyang. Ingat satu tarikat. Kalau kita mengaji Usuluddin, nak fikir pun ini satu tarik. Satu tariqah nak berjaya. Kalau kita sembahyang, puasa, hak fiqh pun, sampai pada ibadat, muamalat, menakah hak jenayat pun, ni satu tariqah. Jadikan dia ni satu kefahaman. Dasar dia kita faham. Benda ni jalan kita. Tak berjalan, tak boleh. Jalan ni bukan jalan darat. Bukan jalan di hampa Pemadani Merah. Jalan ni ibarat dia, kalau kita buka dalam hadis yang Quran, kita akan jumpa adalah mengharungi, merenangi. Ni
TLDM banyak tak apa, mudah. Ibarat kalau kita berhenti, maka tenggelam. Tak nyawa kita, mati. Jadi dakwah, ilmu, jihad di atas dasar inilah. Makna kita kena sentiasa mengharungi, merenangi samudra yang luas. Gitu. Haruk, kena haruk. Tak boleh berhenti. Slow sikit tak apa, pasal apa tak larat. Slow tak apa. Nak tarik nyawa, nak tarik nafas. Berhenti tak boleh sama sekali. Kena teruskan. Bila nur dah masuk, dia keluarlah kegelapan. Nur tak masuk, duduk gelap situ. Walaupun duduk mengaji ilmu banyak, pasal itu tak heran jadi ulama-ulama usul. Jadi mujahidin pun macam-macam jenis mujahidin. Fatwa macam-macam kita dengar, kita apa pening kepala tak tahu. Itu tuan-tuan yang tanya saya no. IS ni macam mana? Tanya pula. Siapa saja saya tak kerti. Tak bisa tengok IS tu, huruf IS saya bisa tengok. Orang dia lagu mana, panggil lagu mana. Banyak orang pakat nak berjihad. Kalau kita dah faham, kita dah tanya, kita dah dapat fatwa dalam diri kita, berjalanlah kita. Nombor satu ilmu, fikir. Kemudian nombor dua doa, tak lari. Kemudian beramal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lepas tu serah pada Allah. Jangan serah pada makhluk. Jangan banyak tanya makhluk, banyak sangat fatwa. Nombor satu, kalau betul kita mengaji, ada ilmu, kita fikir, berpandukan Quran, hadis, kitab-kitab ulama. Yang kedua, kita berdoa minta petunjuk Allah. Allah kenal orang-orang ni, orang yang ikhlas dalam ilmu dia, dengan doa dia. Bangkit tengah malam doa, hidupkan masjid kita. Orang duduk tidur, kita mari masjid berdoa, mengadu hal, menangis, minta pada Allah, Tuhan tunjuk. Semua benda tu akan hilang. Allah Ta'ala tak berhajat dengan ilmu banyak, fatwa banyak. Tak berhajat dengan material benda-benda ni banyak. Tak berhajat. Tuhan nak beri kemenangan, nak beri sukses kita semua ni bila saja. Tengok hati hamba. Minta pada Allah. Lepas kita nak berasa nak cari ilmu, fikir dulu. Kemudian doa. Lepas doa, buat kerja sungguh-sungguh. Kemudian tawakal. Itu dia punya step, dia punya tertib. Itu dipanggil apa? Tarik. Tarik kita. Maka dapatlah bagi tarekah itu tetap di dalam hatinya. Gitu. Nak tengok benda-benda ni semua, nak latih dia, kita boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhah ni macam nak sebut taman pun boleh. Raudhatun, taman. Raudhatun min riyadil jannah. Riyadhus Salihin ni taman orang-orang soleh. Kalau kita rasa nak tarik nafas segar dalam solat, dalam zikir, dalam amal ibadah, rujuk kitab Riyadhus Salihin. Rujuk kitab Hidayatul Azkiyah, ada di sana petunjuk-petunjuk untuk kita menjalani tariqah. Satu lagi riyadhah dipanggil latihan. Latihan. Dalam taman tu kita nak jogging, bukan taman tu untuk dating. Taman dating banyak jadi lagu tu. Duduk dalam taman tu, kita kena jogging, riyadhah daripada mata, pernafasan kita, semua latih ni. Dan bermula makna tariqah itu iaitu mengambil bersungguh-sungguh ia dengan segala amalan syariat. Tadi buat amal, dah buat semua dah, tinggal yang disuruh buat, tinggal yang dilarang, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Takwa lah. Tapi bila kita letak benda ni di atas dasar tariqah, nak ikut, beri ada roh macam mana Rasulullah SAW, para sahabat ikut sunnah, maka dia kena ada sikit ittaqullaha haqqa tuqatih wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi tubu ilallah taubatan nasuha. Apa lagi? Semua dia ada hak.
Nak menuju pada hakikat sebenar-benar taubat, sebenar-benar mengaji pun bagi sungguh-sungguh. Bukan nak suruh buat senapang, suruh buat peluru, buat pen dengan kitab tak buat. Nak perang lagi mana, nak lebih, nak catik, nak perang dengan musuh, nak perang dengan confident, tawaduk, merendah diri, sifat orang beriman. Itu bersungguh-sungguh. Air turun pada langit, hujan, tak ada air gaduh, 5 isu macam-macam. Tak ada wahyu, lagilah sesat manusia. Turun daripada langit dua-dua. Dia takkan berhenti di puncak bukit, dia akan singgah dalam lembah-lembah yang rendah. Mengalir tu. Ini kita kena tahu apa. Bersungguh-sungguh. Rasa kebersamaan kita macam mana sahabat duduk dengan Rasulullah. Nak terima satu tanggungjawab untuk kita sebarkan benda ni kepada umat seluruh dunia. Gitu. Sungguh-sungguh dengan segala amalan syariat, dengan bahawa rupa dia, dengan tu taswiriah, gambaran. Bila kita make syariat ni bukan buat gitu-gitu hal, lepas batuk di tangga. Buat tak? Buat. Maya tak? Maya. Tuhan terima agak-agak. Tanya apa soalan lagu tu? Tanya apa soalan lagu tu? Itu. Kalau kita buat satu benda, hasil kita tak tahu. Itu kita kerja dah cukup bulan. Jolok tak keluar. Mula tunjuk keluar saat. Macam tu. Kena pastikan ada hasil. Dunia nak sangat, akhirat ikutmu lah Tuhan. Lagu tu ya. Nak terima ke tak terima, tak peduli. Tak pernah pergi jolok tengok. Berjolok tengok. Tuhan terima ke tak terima. Lepas tu kalau Tuhan terima, lagu mana? Kalau Tuhan tak terima, lagu mana? Adalah rupa dia. Jadi kena bersungguh-sungguh. Dengan bahawa mengekal ia akan mujahadah. Mengekali makna kita konsekuen kena ada. Betul tak? Betul. Betul. Kena ada berterusan. Akan mujahadah, jihad. Artinya memerang akan hawa nafsu. Bukan memerang, bumerang kan? Bukan ada makan ikan tu. Merah. Ini memerangi. Memerang ni mana kita mengisytiharkan perang. Dah isytihar perang tu kena duk perang. Ni isytihar perang, isytihar darurat. Tapi duk ni macam tak perang. Macam kawan biasa dia buat kenduri, kita pergi makan. Bukan tak boleh makan kenduri. Tu kena pandai. Orang panggil peperangan itu tipu daya. Pergi makan kenduri, tapi selok-belok hukum tu kena faham. Sangat-sangat. Kalau agak-agak kita tak berani, mana kalau orang panggil pakai panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Macam tu. Tak berani, masih ragu-ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggal benda hak ragu-ragu, duduk di rumah, tak payah pergi makan. Beli kasi kedai makan sana. Apa benda ni? Fikir sendiri. Fikir sendiri ya. Lalu macam kenduri. Mujahadah, memerangi akan hawa nafsu dan syaitan. Ni musuh yang tak nampak. Duk beri kelabu ilmu kita. Nafsu, syaitan. Nafsu, syaitan. Musuh. Dan mengekal akan riyadah, artinya mengerja akan barang yang diredai oleh Tuhannya. Dalam taman tadi, makna semua benda Tuhan redha. Riyadhus salihin. Macam mana fikir, macam mana zikir, macam mana amal. Semua ada dalam tu. Nak ikut cara Nabi, tarik Nabi. Apa yang Tuhan redha. Dan mengekal akan muraqabah di dalam segala ahwalnya. Hak ni kemuncak dia. Nombor satu, kita buat amal. Kita yakin. Lepas yakin, mula buat amal. Doa minta pada Allah. Buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tu kita kata lah sungguh-sungguh, ikut peringkat pahaman masing-masing. Lepas pada sungguh-sungguh buat amal tu,
kita kena berjalan, bergerak, serang, kena serang. Lawan dengan nafsu dan syaitan ni. Serang, tembak-tembak, cantas-cantas, jalan terus. Hak mana ada gangguan di sepanjang perjalanan kita. Jadi tu panggil mujahadah. Susah payah rebah bangun kita. Ikut jalan tu lagi tak mati, kena berjalan. Kemudian mengekalkan riyadhah, berlatih. Dalam kita duduk perang tu kita akan dapat ilmu, kita melatih. Melatih hak sungguh-sungguh. Dalam kesungguhan tu ada latihan. Dalam latihan tu ada kesungguhan. Dan mengekalkan muraqabah. Bila dah kita buat mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah, kami tunjuk jalan. Dah Tuhan tunjuk, kita boleh riyadhah. Kita boleh meneruskan perjalanan. Bila boleh terus perjalanan, kita akan sampai satu destinasi, kita dapat muraqabah. Apa muraqabah? Makna kita boleh duk rasa hampir dengan Tuhan, rasa pengawasan Tuhan, rasa kurniaan Tuhan. Aku duk mari tadi bukan aku sebenarnya. Tuhan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuhan berkati di sepanjang perjalanan kita. Isra. As-salatu mi'rajul mu'minin. Satu sudah. Sembahyang tu mi'raj orang-orang yang beriman. Menuju Allah. Latih di sembahyang. Latih sembahyang 5 waktu. Latih sembahyang jemaah. Maka insya-Allah hidup masjid, hidup rumah Allah, kita akan tengok dalam segala, dia sebut sini, dalam segala ahwalnya. Kita pergi kerja, kita akan tengok Tuhan akan tunjuk jalan-jalan penyelesaian bagi segala masalah kita. Dalam rumah tangga kita, Tuhan tunjuk, dah tunjuk pun pada orang-orang yang terdahulu. Kena buka sirah, buka sejarah, buka-buka tengok. Nabi Nuh Tuhan tunjuk tak? Tunjuk. Nabi Lut Tuhan tunjuk. Walaupun anak dan isteri dia tak ikut. Tu kita kena yakin tu. Tunjuk. Tak ada duka cita, tak ada sedih apa. La khaufun alaihim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada takut dan tak ada pernah menyesali, nak duka cita. Gitu. Walaupun anak dan isteri, habis cerita lah. Bukan sekat kawan, rakan, adik-beradik, anak isteri tak ikut. Ibu bapa Nabi Ibrahim, duk suruh dia jual berhala. Nabi Ibrahim, bapa kita, wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Jadi Tuhan akan tunjuk penyelesaiannya. Kalau beri jadi lagu ni, kita dah duduk depan Allah. Beri jadi lagu ni, apa yang perlu kita buat? Apa yang Tuhan kehendaki kita buat? Apa yang Tuhan nak supaya kita kata? Apa yang Tuhan nak supaya kita tengok? Kita akan sentiasa tanya benda tu dengan Allah. Tuhan, mu beri jadi benda ni. Dan ni mu nak suruh aku buat apa? Dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam politik, dalam masyarakat, dalam semua. Apa saja yang kita hadapi. Dan menghiasi akan apa tu? Akan apa tu? Tulis apa? Dan ada tulis tak? Menghabisi mana? Dan menghabisi akan dayanya, daya upaya dia. Menghabisi akan makna beri habis, bagi full maksimum. Mana kalau tarik anak panah tu, tarik habis. Tak boleh tarik dah. Habis dah. Habis dah. Itulah daya upaya kita. Dengan tiap-tiap qurbah yang menghampir akan dirinya kepada Tuhan.
habislah. Sekat malam ni ya Allah, suara aku habislah. Tinggal aku pun lengoh lah. Habislah ya Allah. Perut pun lapar lah. Mata pun mengantuk ya Allah. Telinga pun tak nak dengar, otak pun tak nak fikir dah ya Allah. Habis dah sekat di masjid ni. Di rumah lagi tak tahu lagi lah. Kok balik di dah makan, minum. Isteri pun dah senyum kat kita. Buka-buka ada berita sensasi pula. Kuat balik. Apa pula ya Allah nak suruh aku buat. Macam tu. Mana setiap tempat, setiap masa dah bagi habis daya upaya kita. Dapat menghampirkan diri kita kepada Tuhannya. Mana pastikan semua benda-benda yang Tuhan redha. Dan disuci akan batinnya daripada segala sifat yang keji-keji. Itu baca mudah. Nak buat lagu mana? Kena tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk. Dah mengaji dah Bidayatul Hidayah, buka Sirrus Salikin. Baca lagi dulu. Lepas tu tak faham tanya. Ada tok guru mengajar, kita mengaji. Lepas tu mengaji pula kitab Hikam. Itu tartib dia lah. Kalau tak tartib pun mengaji tak boleh nak buat lagi. Simpan dulu, taruh dulu maklumat tu. Buat hak mana kita boleh dulu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi jangan menyalahi tartib. Kita baru duduk dalam fiqh, nak duduk sembang lagu orang hakikat, tak boleh. Jadi pening. Sembang lagu orang hakikat macam mana? Amalan kita ni, taat ni apabila kita mengecilkan dia, dia akan jadi besar di sisi Allah. Dosa-dosa ni apabila kita besarkan dia, maka dia akan jadi kecil di sisi Allah. Dia kena pinjam ayat-ayat lagu tu. Ayat tu bukan salah tu, betul. Tapi kalau sekali kita dengar lagu mana agak-agak. Kalau nak buat dosa, buat bagi besar-besar. Kalau nak buat hak taat ni, buat bawa patah-patah sudahlah. Bukan lagu tu. Kita buat amal taat walau besar mana sekalipun, apatah lagi yang sikit-sikit ni, walau besar, hebat, derma, banyak lagu mana pun, Allah nak banding dengan orang dulu-dulu. Hak kita ni cik hidung dia pun tak ada. Ikhlas kita lagi nak ukur, tak ada. Makna tu orang panggil mengecilkan amal kita. Jangan pandang kata besar. Itu pun bukan kita. Sebenarnya kita ni masih ada kepentingan lain lagi. Tapi bergagah pasal keperluan zaman lah ni. Bergagah paksa jugalah buat. Patutnya pahit tapi buat-buat manis lah. Tu. Gagah buat. Walaupun besar kebaikan kita, tapi buat beri jadi kecil. Fikir itu dengan kurnia Allah saja. Aku tak ada daya upaya. Bila kita mengecilkan amal tu, pandang kecil, Tuhan akan nilai besar amalan kita tu. Walaupun amal tu kecil. Apatah lagi amal yang besar. Dosa yang besar, bila kita besar mana pun, kalau kita besarkan benda tu, maka akan jadi kecil di sisi Allah. Kita rasa berdosa, bersalah sangatlah. Kecil pun dosa tu kita anggap, bukan tengok pada nilai di sisi hukum fiqh, ni dosa besar, ni dosa kecil, tapi kita hukum warak, bukan hukum syarak. Pandang di sudut hukum warak, kita pandang pada siapa yang kita berdosa, bukan pandang pada diri dosa kecil besar. Aku ni bersalah dengan siapa? Salah dengan Allah. Allah besarnya salah aku. Maka Tuhan akan nampak kecil dosa. Jadi kita tak sampai ke situ. Jadi takut salah faham. Kita jangan sembang ayat-ayat yang seumpama tu. Kadang-kadang dalam suludin orang suka bermain dengan istilah, pun jadi masalah juga. Maknanya macam saya sebut tadi, kalau kita kapal kita kecil, pukat kita labuh, boleh labuh tu mana, lagi kalau jangan lagi ke tengah-tengah, lagi ombak mari besar, gulung-gulung karam, tak nyawa kita. Agak-agak kat tepi-tepi pesisiran pantai. Itu. Kamu rasa nak pergi jauh, kita latih lagi. Kalau mi bagi kukuh, beli kapal bagi besar, beli pukat yang labuh. Kalau boleh latih scuba pula.
Kita sampai ke tengah laut, boleh bertarung dengan jerung, selam sampai cari batu karang, dipok dengan mutiara. Baru boleh. Ada cita-cita, ada semangat, cari modal, insya-Allah. Tak mana nak titik, cari tempat titik lah. Dan disucikan batinnya daripada segala sifat yang keji-keji. Kena cari kitab-kitab yang saya sebut tadi, baca, ngaji. Dan dipakai akan dia dengan segala sifat yang kepujian. Buang sifat mazmumah, buh sifat mahmudah. Lalui dua proses, takhalli kemudian tahalli, hiasi, supaya meneranglah zahirnya itu dengan nur syariah, dan batinnya itu dengan nur tariqah. Zahir ikut sunnah Nabi, nampak zahir macam orang lain juga, tapi batin tu dah ada nur tariqah. Gitu. Maka pada ketika itu dapatlah berpakai batinnya itu dengan hakikat. Hakikat tu yang kita nak. Bila bersepakai dengan hakikat itu, maka kita akan tengok benda hakikat tu. Sebab dia ibarat macam permata, mutiara. Kalau ibarat pokok hasil buah, boleh rasa manis sedapnya buah tu. Bukan kita nak makan akar, bukan nak makan batang pokok daun kayu, tapi kena belah pokok tu, kena belah syariat, kena jaga tarekat. Yang kita nak ialah hakikat, kebersamaan, pengawasan, cukup, qanaah, memada, redha, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat. Batin kita bersama dengan Allah, hati kita bersama dengan Allah, zahir kita bersama dengan makhluk. Tubuh kita duduk di bumi, tapi roh kita duduk di langit. Tinggi cita-cita setinggi bintang di langit, rendahkan tubuh kita serendah mutiara di lautan. Itulah nilai orang-orang beriman. Titik. Dan bermula makna hakikat, iaitu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tentu rasa berhenti dulu ni, tanda tentu dulu ni. Ni ulang balik. Ni kuat tipu kita. Dah apa? Lambat habis ya. Tentu tanda dulu ni. Saya duduk tengok tak nampak. Mata pun tak larat tu dia. Allahu akbar. Minta maaf no. Ulang sampai 2 kali tak apa. Hari ni berapa bulan? 20 28 tu. 27. Awal lagi. Bismillah. Ada soalan ke? Tak ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashfa'. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah.